Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sambungan muka surat 739. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyyatul mu'min khairun min amalihi wa amalul munafiqin khairun min niyyatihi wa kullun ya'malu ala niyyatihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya, dan amal seorang munafik lebih daripada niatnya, dan masing-masing beramal menurut niatnya. Satu riwayat menyatakan bahawa Nabi kata, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalannya. Jadi di dalam niat-niat ini, bagi orang yang dikatakan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mukminah kepada Allah, maka sudah pastilah yang diniatkan dalam hatinya ialah perkara-perkara yang baik dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang kejahatan. Jadi apabila kata Nabi kata niyatul mu'minin khairun min amali, apabila segala kebaikan yang diniatkan di dalam hatinya seorang mukmin, maka yang tu pun dah dikira sebagai amalan yang mulia. Amalan yang mulia, kebaikan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh hati orang yang mukmin. Jadi bila dilakukan lagi dengan amalan, maka jadi amalan itu menyusuli di atas kebaikan yang dilakukan dalam hati sebagai seorang yang mukmin kepada Allah. Jadi itulah yang disebut bahawa niat itu dikatakan lebih baik daripada amalnya di kalangan orang yang mukmin kepada Allah, orang yang mukminah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergantunglah niat-niat yang baik. Jadi segala niat yang baik, maka dijanjikan Allah dengan jaminan yang baik juga. Sebab apa yang telah kita baca pada riwayat yang telah lepas, menyatakan bahawa orang yang niat yang baik, buat kebaikan itu, Allah menulis baginya berlipat ganda 70 kali lipat. Jadi dengan amalan kita ni, nak dinisbahkan dengan amalan, maka sudah pastinya niat itu berganda lebih banyak, lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita nanti takat mana kita nak boleh buat ataupun yang kita mampu buat, tapi nak dibandingkan dengan 70 kali lipat kali ganda ni, Allahu Akbar, besar nikmat. Tak setanding dengan amal yang kita buat. Itulah kemuliaan yang dikatakan niat yang disebut oleh Nabi. Wa amalul munafiqi khairun min niyyatihi wa kullu ya'mal ala niyyatihi. Dan amal orang munafik lebih daripada niatnya, dan masing-masing Nabi kata beramallah menurut niat mereka masing-masing. Jadi orang munafik, maka dikatakan niatnya itu, sebab dia nak buat satu perkara yang tidak baik, selagi tidak dilakukan, Allah tidak akan tulis. Jadi orang munafik ni, kita orang yang berpura-pura, dia masuk kelompok kita, dia kata dia beriman dengan sama dengan kita. Dia pergi kepada golongan dia balik, dia kata aku sengaja nak tengok, nak mempermain-mainkan golongan orang tu je. Jadi niat dia tu kedudukannya
bergantung kepada amalan dia lah. Kalau dia niat dia dengan baik, dia nak buat kebaikan sungguh, Allah terimalah kebaikannya. Tapi jika niat dia tu berubah dan sebalik pula dilakukan amal yang macam lain, terang sudah orang tu adalah orang yang munafik. Lain di hati, lain pula dengan perbuatan dia. Orang mukmin dia niat dengan itu, dibuat yang itu. Jadi itu perbezaan di antara orang munafik dengan orang mukmin. Jadi bila dia niat macam mana? Niat nak buat baik, tapi dalam perbuatan dia pula buat jahat, menipu dan melakukan segala penipuan dalam kerja-kerja amalnya, maka itu bergantung kepada niatnya. Jadi di atas niat yang jahat itu, maka jika dilakukan sungguh kejahatannya, maka Allah mengira dan mencatat dia sebagai manusia yang jahat di sisi Allah. Jadi orang munafik dan orang yang berpura-pura. Dan kita baca dah sifat-sifat orang munafik itu macam mana. Jadi sebab itu dalam apa yang dilakukan oleh orang yang munafik kepada Allah sampai dari zaman Rasulullah, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dia masuk dalam masjid dengan tujuan dia masuk nak sembahyang, tapi niat dia nak sembahyang, pada perbuatannya dia dibunuhnya akan Sayyidina Umar radhiyallahu. Ini yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah. Dia masuk nak sembahyang subuh bersama-sama, tetapi dengan tujuan pekerjaan dan perbuatan dia menzahirkan dibunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dalam keadaan Sayyidina Umar menjadi imam sembahyang subuh, ketika rokok, maka ketika itulah kesempatan yang diambil oleh Abu Lu'lu'ah, lalu ditikam 9 kali dengan kerambit. Kali yang ke-9 kena bahagian di bawah di pusat, barulah jatuh dipangku oleh sahabat, dan dia lari nak keluar dari masjid, tak terlepas oleh kerana telah pun dikepung, lalu dibunuh dirinya sendiri. Ini peristiwa yang berlaku melihat kepada kita pertumbuhan darah yang pertama selepas daripada kewafatan Rasulullah, apabila jawatan Khalifah Amirul Mukminin disandang oleh para sahabat, maka Sayyidina Umar membuka catatan sejarah mati peristiwa berdarah, dibunuh di dalam masjid. Ini semua perbuatan-perbuatan orang-orang yang munafik. Dan begitu juga sampai pada zaman yang ada pada kita hari ini pun, ada di kalangan orang munafik ni masuk dalam masjid, dia nak sembahyang, tapi dalam masa sembahyang juga orang sembahyang dia buat kerja lain. Dia buat kerja lain. Dia curi duit orang. Banyak ni kes-kes waktu subuh ni. Kalau dulu ni masjid lama Batu 6 Gombak tu, Allah boleh kata setiap saban hari, sebab bas ekspres dari Kelantan akan berhenti sembahyang di situ kan, masjid lama Batu 6 Gombak dulu. Jadi bila berhenti sembahyang tiap-tiap kali, adalah kadang-kadang sampai kejar-mengejar antara pihak EJK masjid dengan pencuri ni. Dia masuk sembahyang, dalam kat masa sembahyang dia tunduk rokok ataupun sujud, masa tu dia sapu beg orang, pelari duit orang. Tiap-tiap kali tu masjid Batu 6 dulu, Batu 6 masjid lama, buat bas ekspres dari Kelantan, dia akan berhenti situ, bakat sembahyang subuh di situ. Jadi dia ambil kesempatan mana tempat berhenti. Inilah keadaan-keadaan manusia yang melakukan kejahatan, orang yang berpura-pura buat baik, tapi dalam masa yang sama kejahatan dilakukan. Maka ya'malu ala niyyatih, bergantunglah kepada amal yang dilakukan. Kemudian Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu berkata pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka kepada seseorang kerana Allah, kerana keadilan yang nampak padanya, padahal orang itu di dalam ilmu Allah daripada ahli neraka, maka Allah akan suka kepadanya sebagaimana sekiranya ia cinta pada seorang ahli syurga. Dan sesiapa yang membenci pada seorang kerana Allah disebabkan kerana kekejaman yang nampak padanya, padahal di dalam ilmu Allah ahli syurga,
maka Allah akan memberi pahala kepadanya atas kebencian itu, sebagaimana sekiranya ia membenci seorang ahli neraka. Ini ya, disebut dalam satu riwayat, siapa yang suka pada seorang kerana Allah, kerana keadilan yang nampak padanya, padahal orang tu dia dalam ilmu Allah dia daripada ahli neraka, maka Allah akan suka kepadanya sebagaimana sekiranya ia cinta pada seorang ahli syurga. Jadi orang ni pada umumnya dinampak, pada zahirnya orang nampak dia ni baik, kan, adil. Tetapi dalam pengetahuan Allah, dia kata dalam ilmu Allah, orang tu adalah ahli neraka. Sebab menentukan syurga neraka ni Allah Ta'ala, bukan kita. Dan Nabi pun tak boleh menentukan, hanya Nabi menyampaikan ilmunya, menyatakan jika kita buat begini masuk syurga, buat begitu masuk neraka, nah, dalam ilmu. Tapi dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah, jadi kita pada zahirnya, pada umumnya kita nampak orang ni baik, buat keadilan, nah, dalam hidup dia buat kebaikan-kebaikan, tetapi dalam niat dia tu yang kita tidak kita ketahui. Sebab dalam hati manusia kita tak boleh tahu, kita tak nampak macam mana. Apakah kedudukan yang sebenarnya? Allah yang menilai. Kan? Umpamanya kita tengok dia ni buat baik, sedekah jariah, dia rajin bagi ke orang, buat sebuat ni, betul. Terus pada zahirnya kita nampak. Tapi hakikatnya dalam hati dia, dengan Allah, hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Jika kebetulan hak dia buat tersama dengan dalam hati dengan luar tu, insya-Allah dia akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Allah yang menilai. Sebab itu dikatakan riwayat ini dalam ilmu Allah, Allah kata orang tu neraka, daripada ahli neraka, maka Allah akan suka kepadanya sebagaimana sekiranya ia cinta kepada seorang ahli syurga. Nah, jadi jika dia ni pula duk ikut kasih sayang, cinta sayang kepada orang ahli syurga, maknanya suka kepada orang-orang yang ahli syurga, Allah sukalah kepadanya. Tapi kalau dia benci kepada orang-orang yang ahli syurga, maka Allah membencikan lebih daripada apa yang dibenci kepada orang ahli syurga. Jadi sebab tu kita ingatlah, dalam hati kita, niat kita, Allah yang Maha mengetahui. Kita boleh nampak orang awam, orang ramai, masyarakat, individu dan sebagainya boleh nampak pada zahiriahnya. Jadi yang tentu dalam hati kita tu Allah. Jadi bila kita ni buat, Allah yang menilai. Dan siapa yang benci pada seorang kerana Allah disebabkan kerana kekejaman yang nampak padanya, padahal dalam pengetahuan Allah dia tu ahli syurga. Kita nampak dia ni kejam ni, zalim ni, buat kerja tak patut macam ni. Mana mungkin kita nampak dia dalam menjalankan kewajiban dia kepada Allah, menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi kita mungkin padanya kita nampak, oh ni dia kata dahsyat, nampak ni kejam, melakukan kezaliman. Tetapi padahal yang dilakukan itu bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah menyediakan balasan baginya syurga. Dikira dari Allah bahawa dia itu balasan syurga, dan Allah memberikan pahala kepadanya atas kebencian itu, maka Allah akan membenci, Allah akan memberi pahala kepadanya atas kebencian itu sebagaimana sekiranya membenci seorang ahli neraka. Dan jadi kita ni disebut kata neraka ni, sepatutnya kita rasa takut dan rasa benci, tidak mahu ke arah masuknya ke dalam neraka. Jika kita benci, tidak mahu kepada neraka, maka lakukanlah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang boleh menjauhkan kita daripada api neraka. Sebab tu di dalam hadis yang lain disebut, ada riwayat menyatakan dia punya takut dan benci kepada kemaksiatan itu, takut lakukan kejahatan itu sebagaimana benci kalau dicampak ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah
yang membawa kepadanya mendatang kebahagiaan. Apabila dia benci, tak mau dicampak dalam neraka, sudah pasti dia alih pada dirinya melakukan pada perkara-perkara yang berkebajikan, tidak dilakukan pada perkara yang tidak berkebajikan. Sedaya upaya kita elak daripada buat benda-benda yang tidak bermanfaat, benda-benda yang tidak berkebajikannya. Inilah keadaan yang dikatakan kita nampak pada zahir, pada nyata, tetapi pada hakikatnya Allah. Jadi itu yang menjadi pengajaran pada kitanya ialah ingatlah segala apa yang ada di dalam hati yang tersembunyi itu, jangan kita rasa Allah tidak ketahui. Nah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, yang terlintas dalam hati kita, yang tersembunyi dalam hati kita, semua dalam pengetahuan Allah. Tak usah kita duk rahsia lah. Mungkin juga dalam kita kalau kita kata kita sebagai seorang yang memerintah, diberikan amanah oleh pihak yang mengamanahkan untuk kita menjalankan pemerintahan, maka kita boleh tunjuk kebaikan-kebaikan, tapi dalam keadaan sebenar dalam hati kita tu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Apakah benar dalam hati kita baik sebagaimana kita tunjuk dengan perbuatan kita? Apakah sebaliknya pula, jika tunjuk perbuatan dengan baiknya, eloknya orang nampak, lalu dipuji, tetapi pada hakikat dalam hatinya pula dia melakukan kejahatan kepada Allah. Jadi situ yang nak meletak kepada kita supaya membersihkanlah hati itu, dan sentiasa tulus ikhlaslah hati itu. Niat kita niat yang baik, niat yang elok. Jangan niat benda yang bukan-bukan. Allah melihat kepada niat yang kita lakukan dalam hati itu. Jadi itu mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan ini. Mudah-mudahan niat kita sentiasa dalam keadaan perkara-perkara yang boleh mendatangkan berkebajikan, dan perbuatan kita juga membawa kepada berkebajikan. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung nanti. Allah telah menurunkan wahyu kepada Musa alaihi wassalatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.